Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam bicara ilmu PPD Tanah Merah. Perkongsian ilmu sebegini semoga mendapat manfaat. Didoakan juga semoga kita warga pendidikan dan AKP dilimpahi rahmat dan sentiasa berada di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkongsian pada slot yang lepas, saya ada kongsikan tentang tajuk burnout. Kita akan cuba memahami dan menyelongkar lagi cara bagaimana untuk mengatasi masalah burnout pada perkongsian kali ini. Sebelum ini, kita dah mengetahui apa yang dimaksudkan burnout dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah burnout. Baiklah, kita lihat peringkat-peringkat atau tahap burnout. Yang pertama, peringkat rendah ataupun peringkat amaran, di mana seseorang kurang kemahiran bekerja. Kalau dulu dia seorang yang mahir dan cekap bekerja, apabila ditimpa masalah burnout, kelihatan banyak kerja-kerja yang biasa dilakukan menjadi kurang cekap dan tidak proaktif. Seseorang juga mula hilang tumpuan, sehingga kan bila tugas diberi, terlupa tarikh akhir untuk disiapkan. Seseorang juga kurang bergaul dengan rakan sekerja. Sekiranya dulu ianya seorang yang ceria dan suka bergaul, suka bersosial, menjadi sebaliknya. Dalam peringkat ini juga, seseorang kurang kemahiran berkomunikasi. Bahasa yang digunakan kurang sopan. Adab sopan dalam pertuturan tidak dijaga. Begitu juga, sesuatu kerja yang dilakukan terlalu lama, sedangkan kerja yang dibuat itu mengambil masa yang sekejap. Tetapi apabila masalah burnout, kerja yang 10 minit menjadi setengah jam. Pada peringkat yang keduanya, iaitu peringkat sederhana, iaitu tuntutan yang pelbagai dalam diri seseorang, di mana tuntutan peribadi dan kerjaya, banyak kerja-kerja peribadi yang diutamakan, kerja utama diabaikan. Pada peringkat ini juga, banyak tuntutan sosial, banyak buat kerja-kerja sambilan yang memenuhi tuntutan peribadi, di mana tuntutan peribadi ini adalah untuk memenuhi tuntutan sosial. Seterusnya, pada peringkat sederhana ini, tugas di pejabat semakin bertambah. Kerja-kerja banyak yang tertangguh kerana tidak disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Begitu juga pada peringkat ini, kerja tidak terurus, tak dapat nak bezakan mana kerja utama, mana kerja sampingan, mana kerja hakiki yang perlu diutamakan. Pada peringkat ini juga, peringkat sederhana ini berlaku permusuhan secara terbuka, di mana bermusuhan dengan rakan sekerja dan ketua jabatan ataupun majikan. Begitu juga pada peringkat ini, seseorang itu tidak dapat menepati masa. Kehadiran selalu lewat dan sering memberi alasan serta banyak helah untuk berbohong. Pada peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat yang ketiga, peringkat Deadwood, di mana peringkat ini adalah peringkat yang paling serius. Peringkat ini sampai kepada tidak pedulikan tugas, tidak pedulikan lagi organisasi dan majikan. Istilah kata, apa nak jadi, jadilah. Tak kisah apa yang akan terjadi terhadap diri sendiri. Di peringkat ini, seseorang tidak pedulikan pelanggan ataupun majikan bertindak
tidak sopan, lebih rela mengasingkan diri daripada orang lain. Begitu juga pada peringkat ini, seseorang selalu menghilangkan diri, lesap dari pejabat ataupun tempat kerja. Peringkat ini jugalah, seseorang itu banyak melakukan tugas ala kadar sahaja asalkan siap. Warga pendidikan dan AKP yang dihormati, dalam membicarakan tentang psikologi tempat kerja, kita sebagai warga pendidikan dan AKP boleh menilai kesan apakah yang terkesan dari masalah burnout ini. Cuba kita kongsikan apakah kesan jika berlakunya burnout. Yang pertama, kesannya iaitu emosi, yang kedua fizikal, dan yang ketiganya kepada organisasi. Kita lihat pada kesan yang pertama iaitu kesan emosi, di mana kesan emosi akan berlakunya keletihan emosi, terlalu letih sehingga tidak bermaya untuk melayan pelajar-pelajar, rakan sekerja dan ahli keluarga. Apabila emosi keletihan, emosi tidak stabil, menjadi murung, cepat sedih, mudah terasa dan memandang negatif sesuatu perkara atau perkataan yang diucapkan oleh orang lain. Seterusnya kita lihat pada kesan fizikal, iaitu di mana kesihatan akan terjejas. Penyakit-penyakit yang sedia ada seperti gastrik dan radang kulit mungkin bertambah serius. Berkemungkinan juga yang belum ada penyakit pun mungkin akan mendapat penyakit secara perlahan-lahan. Begitu jugalah dalam kesan fizikal ini, apabila sakit, seseorang akan mengambil cuti yang banyak. Dan seterusnya, pesakit-pesakit ataupun kesan fizikal ini mengasingkan diri kerana merasa disisih oleh masyarakat, rakan sekerja dan merasa diri tak berguna. Seterusnya, kesan yang paling terkesan iaitu kesan terhadap organisasi, di mana berlakunya penurunan produktiviti, hasil kerja yang tak bermutu, pengajaran dalam kelas yang tidak ada inovatif, tidak kreatif, tak ada motivasi, tidak kisah kepada pencapaian, buat sekadar ada kadar sahaja. Yang seterusnya, kesan terhadap organisasi ini adalah pengurusan tentang cuti bertambah. Banyak ambil cuti kadang-kadang sehingga cuti tahunan pun dah habis. Terpaksa menggunakan pelbagai alasan untuk cuti. Begitu jugalah sehingga berlaku kes-kes tata tertib ataupun disiplin. Ketidakhadiran yang tidak mencukupi, hadir lewat ke tempat kerja, timbul masalah dengan ketua jabatan dan akhirnya ada yang terpaksa dibuang kerja. Warga pendidikan dan AKP yang dihormati, insya-Allah setiap kesukaran ada penyelesaiannya. Setiap penyakit ada ubatnya. Kita perlu lakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, masyarakat dan dengan kata lainnya, sebaik-baik yang kita lakukan memberi manfaat untuk orang lain. Pakar-pakar dan ilmuwan berkongsi cara bagaimana mengatasi masalah burnout ini. Yang pertamanya, kenali diri. Dengan mengenali diri, dapatkan khidmat nasihat profesional ataupun kaunselor sekiranya gejala burnout yang dialami menjejaskan fungsi kehidupan serta tidak lagi mampu ditangani dengan baik. Seterusnya, boleh juga bertukar tempat kerja sebagai satu hijrah ke arah kebaikan. Mungkin situasi yang berbeza di tempat lain akan dapat mengatasi masalah burnout. Seterusnya, tingkatkan kemahiran pada diri sendiri untuk menanamkan keyakinan diri untuk bekerja. Dan seterusnya, kalau perlu bercuti, bercutilah bersama orang tersayang, keluarga dan orang lain yang lebih memahami diri kita. Konsep yang paling besar sekali bagi umat Islam, bekerja suatu ibadah.
Jika kita mulakan niat bekerja kerana Allah dan mencari rezeki yang halal, insya-Allah kita akan diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala konsep rezeki yang halal dan diberkati. Hakikatnya, setiap individu mempunyai keupayaan, kelebihan serta ketahanan diri yang berbeza. Sungguh pun demikian, tiada siapa yang mampu bertahan lama jika menghadapi tekanan yang berterusan tanpa mendapatkan penyelesaian atau sokongan yang sepatutnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.